Yang berusaha Puan Roslina binti Jano, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu 9. Yang berusaha Guru Penolong Kanan Encik Muhammad Ridwan, Guru Penolong Kanan Him Encik Hakim bin Hashim dan Guru Penolong Kanan Koko Encik Abu Talib bin Ismail. Guru-guru dan staf Sekolah Kebangsaan Batu 9 serta anak-anak murid yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Good morning wa sabahal khair. Selamat datang ke perhimpunan pagi yang diadakan secara maya setiap hari Isnin. Semoga tuan-puan dan anak-anak murid semua sentiasa dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah Ismail. Bagi memberkati perhimpunan kita pada pagi ini, dijemput adik Muhammad Ammar Fahrin bin Surriyah dari kelas 4 Adil untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lapangkanlah dada kami, bukakanlah pintu hati kami, cerahkanlah mata hati kami bagi menerima dan memahami segala pelajaran kami. Ya Allah, ya Rabbi, jangan berikan kami lupa apa-apa pelajaran yang telah kami pelajari untuk kebaikan pada diri kami, ibu bapa dan guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang beriman, berdisiplin dan sentiasa mematuhi peraturan. Bantulah ibu bapa dan guru-guru kami ke jalan bahagia dan selamat dalam mendidik dan membimbing kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, perhimpunan pagi kita diteruskan nyanyian 3 buah lagu, iaitu lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu Hidup Berjaya. Hadirin dimohon berdiri nyanyikan lagu dengan kuat dan penuh bersemangat.
Untuk bacaan ikrar pada pagi ini dijemput adik Muhammad Najib Hazimi bin Muhammad Nazmi dari kelas 6 Amanah untuk mengetuai bacaan ikrar. Dengan ini dipersilakan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih diucapkan kepada adik Muhammad Amar Fahrin bin Suriah dan adik Muhammad Najib Hazimi bin Muhammad Nazmi untuk bacaan doa dan ikrar sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Encik Abdul Hakim bin Haji Hashim, Guru Penolong Kanan HIM Sekolah Kebangsaan Batu Sembilan untuk menyampaikan ucapan dan amanat barisan pentadbir sekolah. Dengan ini, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Lama kita tak jumpa kan? Masih ingat tak lagi dengan nama cikgu? Ataupun ingat tak lagi dengan muka cikgu? Ke muka cikgu ni dah berubah banyak. Kan? Nampak muka cikgu dah tua sangat. Itulah masa berlalu, perubahan pun berlaku. Kalau tengok, dulu cikgu nampak muda, sekarang cikgu nampak tua. Kalau dulu kita belajar di sekolah, dapat berjumpa dengan cikgu-cikgu. Tapi nampaknya dalam norma baru pandemik ini, cara belajar kita dah berubah. Mau ataupun tidak mau, kita kena menerima perubahan itu dan biasakan diri kita dengan perubahan. Contohnya, kalau kita tengok waktu kita belajar di sekolah, sebarang masalah kita boleh tanya cikgu pada waktu itu dan dapat jawapan dan penyelesaian juga pada waktu itu. Tapi dalam era PDPR, murid-murid kena biasakan diri untuk belajar sendiri. Tidak boleh mengharapkan kepada cikgu atau terlalu mengharapkan kepada ibu bapa. Ibu bapa akan menyediakan peranti, akan menyediakan keperluan-keperluan asas untuk pembelajaran. Tapi yang penting sekali ialah keinginan anak-anak sendiri untuk belajar. Bersediakah untuk belajar sendiri? Dapat tak untuk mendisiplinkan diri, mengikut jadual-jadual dan cara pembelajaran yang betul? Okay. Kalau anak-anak lihat dalam jadual PDPR kita setiap hari, satu hari satu atau dua mata pelajaran sahaja. Kemudian masanya pun terhad cuma 1 jam. Sedangkan dalam keadaan biasa di sekolah, kita setiap hari ada mata pelajaran tersebut. Jadi sekarang masa untuk kita belajar seolah-olah singkat. Apa yang cikgu harapkan ialah anak-anak perlu ada keinginan untuk belajar, kemudian kebijaksanaan untuk mengurus masa sendiri. Apa yang perlu dibuat? Setiap kali masa PDPR, pastikan buku teks, buku tulis, alat tulis sentiasa ada di depan mata. Cuba lihat arahan-arahan yang telah diberikan oleh guru. Andai kata arahan itu memerlukan anak-anak untuk membuka buku teks, pastikan buku teks sudah ada. Jadi tidaklah nanti tercari-cari, habis masa pembelajaran kita di situ sahaja. Okey? Dan sekiranya diminta membuat latihan, buatlah latihan dengan betul-betul. Maklumlah, cikgu tak ada di depan mata, kan? Mana cikgu tahu anak-anak buat ke tidak? Jadi sekarang ni dia memerlukan kejujuran dan keikhlasan anak-anak sendiri. Ya, kalau kita jujur pada diri sendiri, insya-Allah kita akan dapat kebaikannya. Okay.
kalau kita lihat tadi, jadual kita cuma 1 jam sehari. Ya, sedangkan masa pembelajaran di sekolah panjang. Jadi apa yang cikgu harapkan, selepas sesi pembelajaran itu, janganlah anak-anak habiskan masa untuk perkara-perkara yang lain. Susun jadual sendiri. Ya. Cikgu hanya dalam tempoh 1 jam, cikgu hanya memberi pendedahan yang asas supaya anak-anak tahu apakah subjek yang dipelajari pada minggu tersebut. Kemudian pada masa-masa yang lain, cikgu harapkan anak-anak dapat terus mengulang kaji, buka buku teks yang sama, baca berulang kali dan fahamkan. Sekiranya ada latihan, buat latihan-latihan yang diberi. Kemudian, bila ada buku-buku aktiviti ataupun buku-buku aktiviti yang telah diberikan oleh ibu bapa anak-anak di rumah, bukalah latihan-latihan itu dan buatlah latihan-latihan itu. Perkara ini bukan berlaku dalam masa 1 hari. Ada banyak hari lagi sebelum kita menempuh jadual pembelajaran mata pelajaran yang sama pada minggu hadapan. Jadi, setiap hari susunlah jadual anak-anak supaya anak-anak dapat mengakhirkan masa dan setiap hari itu ada mengulang kaji mata pelajaran tersebut. Jadi sekarang terpulang pada diri sendiri. Kalau anak-anak dapat mendisiplinkan diri, menyusun jadual, belajar bagaimana untuk belajar sendiri, insya-Allah anak-anak tidak akan tertinggal apa yang telah diajari oleh disampaikan oleh guru. Ingat tu. Seterusnya, mungkin ada di antara anak-anak yang tidak mempunyai peranti. Kita sebenarnya untuk belajar ini tidak perlu memerlukan peranti yang terlalu canggih. Cukuplah sekadar telefon yang biasa saja untuk menerima WhatsApp daripada cikgu dan menerima arahan daripada cikgu. Jadi fahamkan arahan daripada cikgu itu. Mungkin ada nanti anak-anak yang tidak ada peranti yang canggih, tidak ada data yang cukup, kan? Dan anak-anak merasakan ini adalah satu masalah yang besar untuk PDPR. Ingatkan semula, dahulu kita tidak ada pun peranti-peranti ini dalam sistem pembelajaran kita. Kita hanya belajar betul-betul bersumberkan pada buku teks dan juga buku tulis. Jadi, cubalah belajar sendiri, dapatkan kemahiran untuk belajar sendiri. Sekiranya ada peranti, gunakanlah peranti itu dengan bijak. Saya percaya cikgu-cikgu akan bagi, ada memberi link-link di channel YouTube untuk anak-anak memperkayakan dan memahami mata pelajaran yang diajar. Cubalah lihat link-link itu. Ini adalah advantage ataupun kelebihan kepada anak-anak yang mempunyai peranti. Kalau tak faham penyampaian seorang guru, boleh tengok tajuk yang sama disampaikan oleh guru yang lain. Tak apa, kita boleh ulang banyak kali. Tak nak guru yang A, kita pindah pada guru yang B. Isinya sama, mungkin cara yang penyampaian berbeza. Dengan cara ini, anak-anak akan dapat lebih memahami soalan-soalan ataupun isi mata pelajaran yang diajar. Terokalah channel YouTube yang telah diberikan oleh guru-guru. Cikgu percaya di situ ada banyak tajuk, banyak latihan-latihan yang diberikan dan ini akan memberi faedah yang banyak kepada anak-anak. Cikgu rasa cukup perkongsian cikgu pada pagi ini dan cubalah latih diri anak-anak bagaimana untuk belajar sendiri, mengurus masa dengan bijak, cuba minimalkan kebergantungan kepada ibu bapa semasa belajar, kebergantungan kepada cikgu, latih diri untuk lebih bertanggungjawab pada diri sendiri, bertanggungjawab pada pembelajaran sendiri. Cikgu doakan semoga anak-anak mendapat hasil yang baik daripada usaha anak-anak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Abdul Hakim bin Haji Hashim atas ucapan beliau. Perhimpunan pagi pada minggu ini diteruskan dengan berjemput Cikgu Norabita binti Zahari selaku guru kos di Sekolah Kebangsaan Batu Sembilan bagi menyampaikan taklimat ringkas tentang slot motivasi murid. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah dan syukur kehadirat Ilahi kerana kita dapat bersama-sama pada perhimpunan minggu ini.
Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat, selamat dan terus bersemangat untuk mengikuti PDPR sepanjang tempoh pelaksanaan kawalan pergerakan 3.0. Pada minggu ini, cikgu akan berkongsi dengan kamu semua tentang tips pengurusan stres. Stres boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja tanpa mengira peringkat usia, tanpa mengira jantina, tanpa mengira kaum. Setiap orang pasti ada stresnya yang tersendiri. Cuma, bagaimana cara kita mengatasi stres yang membezakan stres seseorang? Okey. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, pada pagi ni cikgu nak berkongsi dengan kamu semua tentang cara mengawal stres menggunakan kaedah 5B. B yang pertama ialah bernafas dengan dalam. Okey, apa kata kita cuba bersama-sama? 1, 2, 3. Okey, ada rasa tak? Kita rasa sedikit selesa dan sedikit tenang. Betul tak? Pernafasan melalui bahagian abdomen adalah cara pernafasan terbaik. Kita bernafas dengan lebih perlahan, panjang dan juga dalam. Okey, itu untuk B yang pertama. B yang kedua ialah berehat. Dengan mengambil masa 5 ke 10 minit, atau bergantung kepada tahap kestresan kamu, ia akan dapat memberikan ketenangan untuk kamu berfikir dengan lebih baik. Ia membantu kamu mengurangkan stres dengan menghentikan kitaran stres di peringkat permulaan. Okey, seterusnya. B yang ketiga pula ialah berkomunikasi atau bercakap dengan orang lain. Kamu boleh bercakap dengan ahli keluarga atau rakan-rakan yang kamu percaya serta yang memahami kamu dan sanggup menjadi pendengar yang baik. Apabila kamu dapat meluahkan apa perasaan yang terbuku dalam hati kamu, ia akan mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh kamu. Okey, seterusnya, B yang seterusnya ialah beriadah atau bersenam. Kamu boleh lakukan aktiviti fizikal seperti berjoging, melakukan senaman ringan atau bercucuk tanam yang dapat mengeluarkan peluh. Ini kerana dapat memberikan kamu kegembiraan dan juga menghilangkan stres. B yang kelima dan terakhir ialah beribadah. Contohnya berzikir bagi penganut agama Islam dan bersembahyang mengikut cara agama masing-masing. Beribadah dapat memberikan sokongan emosi yang kuat kepada kamu di samping dapat mengurangkan tekanan atau stres yang kamu hadapi. Itulah tadi perkongsian cikgu pada pagi ini dan cikgu harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Jumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Puan Norabita dan juga Encik Abdul Hakim dalam penyampaian ucapan wakil pentadbir. Diharapkan murid-murid akan dapat meneruskan sesi pembelajaran dalam keadaan selesa dan sihat. Maka dengan ini tamatlah perhimpunan pagi kita untuk kali ini, insya-Allah. Kita akan bersiaran dan bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita, jaga SOP dan jaga kesihatan. Assalamualaikum dan salam hormat. Ma'assalamah.